Monsieur. Okay, good afternoon, everybody. Afternoon, sir. Hello. Good afternoon. Afternoon, sir. Hello, sir. Okay. Is everybody here? Is everybody here? Farah Wahida, Lina, Yes, Shafiqi, sir. Bizri. Yes, sir. Okay, Rafiq. Rafiq, are you there, Rafiq? Rafiq, Aja. I am lagging. Yes, I'm here, sir. Okay. Sometimes we cannot control that lagging, yeah? Right. Yeah, okay. Okay, so because everybody is here now, okay, so let us start formally. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And a very good afternoon, ladies and gentlemen. Yeah, how are you this afternoon? How are you? Good. Excited. Good. Okay, very good. I'm happy to be with all of you. All right. So we are going to continue with another round of exercise, speaking exercise. Okay. Jadi before we start, yeah, I would like everybody to switch on their microphone. Please switch on your microphone. Okay, Suhi, Yasir, switch on the microphone. Okay, when I count 1, 2, 3, I want everybody to shout, "Nak sambung!" Okay, get ready. 1, 2, 3. Dah sambung. Nak sambung. Okay, very good. Everybody nak sambung ya. Okay, bagus. Okay. So what I want you to do is, I want everybody to look at the titles, look at the topic, tengok balik tajuk-tajuk yang saya beri. Kali ni kita tukar pula. Ya, jika tadi anda menyampaikan satu pembentangan dalam bahasa Melayu, I want you to challenge yourself this time to deliver your presentation in English. Alright, if just now you delivered your presentation in English, okay, I want you to challenge yourself to make a switch and do the opposite. Kali ini anda menyampaikan pembentangan anda, tajuk yang lain ya, dalam bahasa Melayu pula. Jadi yang mana yang tadi menyampaikan pembentangan dalam bahasa Melayu, tukar ke bahasa Inggeris, tajuk baru. Kemudiannya yang mana tadi telah menyampaikan dalam bahasa Inggeris, tukar pula ke bahasa Melayu. Tukar pula. Tukar pula ke bahasa Melayu. Okey? Okey, tajuk yang lain. Okey. Okey, boleh mula. Kita akan mula dengan pembentangan pertama kita pada jam 3. Ya, anda ada 15 minit ya. Kita akan mula jam 3.
Okay, we start at 3 sharp. Pukul 3 tepat ya. Alright, so time for your presentation ya. Tiba masanya untuk anda membentangkan ya. Jadi kita tukar. Contohnya Syahiran tadi ya, Raja Syahiran tadi you presented in English. So this time I would like to hear your presentation in BM. Okay. A good executive is an executive who is bilingual. Alright? Yeah, a good executive is an executive who can use both languages, yeah, either in English or in BM. Yeah. Alright, so who would like to start? Siapa yang ingin memulakan? Come on. Siapa nak mula? Sekejap. Okay, siapa nak mula? Who would like to try? Come on. Yang mana yang belum pernah mencuba? This is your opportunity to try. Okay. Gunakan peluang ni untuk ngikis perasaan malu. Sebab kat sini kita sama rakan-rakan, tak perlu nak malu ya. Okay. Jadi sedia, di sini kita berlatih sediakan diri kita untuk berhadapan dengan dunia kerja nanti. Pengurus kita, pegawai kita, ya, panel temuduga dan sebagainya. Gunakan di sini. Ya. Jangan malu. Don't be afraid. Siapa nak cuba? Bazila, Syahida, Muhammad, Farah, Yasir, Rafiq, Faiz.
Any one of you? Izzat? Ya, saya lah. Alright. Okay. Okay, everybody. Shaida will be presenting. So when I count 1, 2, 3, I want everybody to shout her name. Shahida! Okay, get ready. 1, 2, 3. Syahida. Alright. Okay, Shahida, over to you. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Nur Syahida. Hari ini saya agak teruja untuk membincangkan tentang cara-cara untuk menangani tekanan. So nombor satu bagi saya adalah untuk cari hobi untuk melepaskan stres di dalam. Okay, jadi Syahida, setiap kali kita bertemu kata untuk kuatkan ya. Penekanan. Untuk. Nombor satu adalah untuk adalah Untuk. Nombor satu adalah cari hobi untuk melepaskan stres dalam diri supaya kita dapat menukarkan beban yang ada dalam badan kita dengan cara yang sihat dan bermanfaat. So nombor dua adalah sentiasa untuk berhubung dengan orang lain. Untuk berhubung. Sentiasa untuk berhubung dengan orang lain supaya Syahida. Sentiasa untuk berhubung dengan orang lain. Sentiasa untuk berhubung dengan orang lain supaya kita dapat berkongsi masalah dengan orang yang dipercayai dan dapat melepaskan stres di dalam diri. Okay, nombor tiga adalah untuk ambil masa untuk kenali diri sendiri. Nombor tiga adalah mengambil masa untuk kenali diri sendiri. Okay, kita kena belajar. Ini penting kerana jika kita ini penting kerana penting untuk kita sayangi diri untuk supaya kita selalu untuk supaya kita pujuk diri untuk tidak terlalu berkeras dengan diri sendiri. Okey, itu saja. Saranannya apa? Maka saya menyeru. Saya menyeru untuk semua orang cari hobi, berhubung dengan orang lain dan ambil masa untuk kenal diri sendiri supaya kita dapat menangani tekanan dalam diri. Syahida dah bagi kita cara untuk mengawal tekanan. Jadi seruannya sepatutnya adalah untuk kita menggunakan cara-cara yang telah dihuraikan oleh Syahida tadi. Jadi maka saya menyeru kepada rakan-rakan sekalian untuk menggunakan langkah-langkah yang telah saya huraikan tadi supaya dapat kita bersama mengurangkan dan mengawal tekanan. Terima kasih. Ulang balik ayat tadi. Okey. Dengan itu saya menyeru untuk semua orang di dalam kelas ini untuk menggunakan langkah-langkah yang telah dihuraikan, telah saya huraikan. Yang telah saya huraikan tadi supaya kita dapat menangani tekanan dengan secara efisien. Efektif. Secara berkesan. Terima kasih. Okey, bagus. Terima kasih. Ada soalan ke? Siapa? Okey, Puan Syahida. Bagaimana caranya untuk mengawal tekanan bagi orang yang merunsingkan segala perkara yang terjadi dalam dunia ni? Semua benda dia runsing.
Dia kena take a step back kot. Macam mana tu? Cuba cerita. Dia kena jauhkan sikit daripada perasaan tu, cari hobi yang lain. Tapi So hobi that's dia, true. hobi dia nak baca berita. Dah tengok berita macam mana? Semua benda dia rusing. Manchester Dia kalah pun. kena divert lah dia punya attention dekat something yang lain. Pendapat saya je lah. Mengalih tumpuan ya. Okey. Ada yang nak tanya apa-apa? Syairan ke? Izzat ke? Ari, Najwa? Apa-apa yang nak tanya? Ada kan nak tanya? Tanya je lah. Tunjuklah minat. Apa yang Syairan telah cerita dia tadi. Apa yang saya dah buat untuk nak kurangkan stres, like cara Syaidah. Sebab Kurang orang jelas ada ya? cara. Tak apa-apa jelas. Sekarang jelas. Okay, basically macam mana Syaidah nak kurangkan stres, cara Syaidah sendiri. Kalau saya first saya cycle. Selalulah. Awak berbasikal kan? Cycle. Lepas tu itulah saya selalu divert attention dekat benda lain. Dia mengalih tumpuan Saya tak tahulah itu satu yang berkesan atau hanya avoiding. Saya tak tahu. Dia sebenarnya ada dua lah. Pertama, kita kena mengenal pasti benda yang kita boleh tukar, ada kuasa menukar, benda yang kita tiada kuasa menukar. Contohnya, ramai orang runsing Manchester kalah. Kita boleh tukar tak? Ada kuasa nak tukar? Kita main bola ke? Tak. Tukar kelab. Tak payah nak runsing. Sebab benda tu di luar daripada kawalan kita. Tapi contohnya lagi, ya, laporan tak siap lagi. Laporan kita tak siap lagi. Itu adalah dalam kawalan kita ke tidak? Jadi, baik kita runsingkan laporan yang tak siap daripada kita nak runsingkan Manchester United kalah 5-0. Faham jadi kalau kita runsingkan Manchester United kalah 5-0, benda yang kita tak boleh tukar, tak ada kuasa nak menukar, sehingga terganggu dan kita tak menyediakan laporan mengikut deadline dia, maka kita dah tersalah dah memilih. Kita merunsingkan benda yang kita tak boleh tukar, tak ada kuasa menukar, hingga menjejaskan benda yang kita boleh tukar tapi kita tak buat kerana kita tak runsing. Salah, benda yang salah kita tak runsingkan. Ya, faham ya? Jadi merunsingkan laporan yang tak siap tu adalah wajar. Alright? Okey, bagus. Saya suka cara Syaidah membuat pembentangan tadi. Ya, ada gerakan tangan. Cuma kita perlu perhebatkan dan menggunakan peluang untuk kita pelbagaikan suara kita. Jadi setiap kali kita bertemu dengan perkara untuk, maka kita kuatkanlah. Ya, untuk perhatian hadirin kita. Alright? Banyak lagi perkataan lain kita boleh, tapi kita mulakan dengan yang pertama, iaitu perkataan untuk. Kita kuatkan ya. Okey, bagus. Selain daripada lepas Syaidah ni, siapa pula cuba? Siapa pula cuba? Syaidah dah. Siapa pula nak cuba? Come on. Come on, siapa pula nak cuba selepas Syaidah? Siapa pula nak cuba? Faiz nak cuba Faiz? Faiz Zafran. Faiz Zafran cuba ke? Boleh lah. Okey. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Apabila saya bilang 1, 2, 3. Sama-sama kita jerit nama dia. Faiz. Okay, get ready. 1, 2, 3. Faiz. Okay, Faiz. Giliran awak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi and very good morning to all of you. I am very excited to present on topic we gonna to stay healthy in our life.
Can you repeat that again? And stay healthy. Hidup dalam kesihatan. Dalam itu dalam kesihatan. Yeah, Okay. staying healthy, yeah. Yeah, stay healthy. So I want to share tips how to stay healthy. Tangan Faiz. Tangan. So they have 3 tips for we to stay healthy. Where the first one is being Huh? Tips for us. focused. Tips for Oh, us. tips. For us, untuk kita, bukannya untuk saya. For me itu untuk saya jadi sihat, bukan untuk saya. Kita cerita pada orang untuk kita menjadi sihat. For us. Okay. So I want to share tips, 3 tips for us to stay healthy, which are the number one is be physically active, which mean we gonna to take exercise and at least 3 things to do with ourselves like jogging, yoga, and also cycling. Good. So we need to spend our time in 30 minutes every day for stay healthy for our life. So Okay, the second one is eat well balanced, which means that we need to eat vegetable and also the whole grains, which mean we choose our diet Faiz, that is low, which means there is low diet, and which means is the balance with fat and cholesterol, and also moderate in sugar, salt, and also our body. Salt. Sorry, salt to into our body, Good. which means balance all the time. So the last one is avoid injury by wearing safety by using the seatbelt or bike helmet when we cycling, and also don't smoke is most important. Don't smoke when we want to start jogging, like exercise healthy. Alright. Lepas tu nak suruh orang buat apa? Therefore, I hope all of you, maka saya berharap anda semua, therefore, I hope all of you, apa sananya? Okay, therefore I hope all of you take my advice or tips to Be healthy. help ourselves into take care healthy. Take care healthy for ourselves, and Our neighbors. also For ourselves and for our neighbors. Yes, for ourselves and for our neighbors too. Okay, bagus. Okay, bagus Faiz. Jadi Faiz, cuba lagi 3 hari ni. Gunakan bahasa Inggeris ya. Jadi kita biasakan diri kita gunakan bahasa Inggeris ya. Okay. This means, ada S. This means. Kan this mean. This means. So Faiz? This means. This means. M-E-A-N-S. Means. Oh, this means. Awak guna kapan tu berulang-ulang kali tadi ya, betul kan ya? This. Okay, bagus Baru Faiz. I'm impressed kerana awak ada kecekalan untuk mencuba ya. Okay, seorang lagi siapa nak mencuba? One more. Siapa lagi? Seorang lagi? Hentam saja. Come on. Come on guys. Siapa cuba? Hazimin.
Yes, sir. You want to Okay. try? Sure. Okay, so Hazimin, yeah. Okay, so everybody, when I count 1, 2, 3, I want everybody to shout Hazimin. Okay, get ready. 1, 2, 3. Azim. Okay. So terima kasih kerana beri saya peluang untuk share sedikit tentang minat saya dalam sukan. So which is saya fokus apa itu kebaikan tu sukan, sorry. Apa yang kita tahu, sukan ni memang baik untuk kita. Untuk kita. Bagus. Ingat bagus tu. Sukan ni memang baik untuk kita, di mana dia boleh bagi kesihatan yang baik. Tu kira general lah. Okey, ni kita masuk dalam lagi. So kita ambil contoh dalam sukan bola sepak. Okey, kenapa bola sepak ni sebagai contoh? Kita tengok pelik je. Bola satu, diorang boleh berebut ramai-ramai. Buat apa? Kenapa diorang tak beli satu-satu? 11 bola beli seorang satu dah. Main sendiri. Tak jadi sukan lah macam tu. So, apa je bola sepak ni, kebaikan dia satu, kita boleh tengok disiplin setiap pemain. Kalau ada tak yang tengok apa ni game Liverpool dengan Manchester United itu? Dekat situ kita tengok lah. Ada yang tak disiplin, ada yang disiplin. Tengok salah siap hat-trick lagi. Sebab apa? Sebab disiplin. Itu satu. Mana dia dalam sukan ni kita boleh bentuk diri kita untuk lebih disiplin. Kita ikut apa yang coach nak, kita ikut flow dia. Kalau contoh tak cakap, tak maksudnya macam orang tak bersukan ni tak disiplin. Tak. Tapi bila kita masuk dalam sukan, kita dapat bentuk diri kita untuk lebih berdisiplin. Untuk lebih berdisiplin. Okay, sorry. Kita bila masuk dalam sukan, kita boleh disiplin untuk lebih disiplin. Bagus. Bagus Hazimin. Lagi? Saya tak boleh lah. Haris tengok gelak-gelak ni. Abaikan Haris. Terus. Okay. Lagi satu. Bila sukan yang kita libatkan orang yang banyak, kita dapat berkawan. Maksudnya, luaskan kita punya circle. Janganlah kita ambil yang negeri yang contoh macam Manchester United, Liverpool apa semua. Tak, kita masuk dalam, kita ambil dalam skop kecil. Mana kita main petang. Okay, bila kita main petang-petang, kadang tu kita duduk dalam rumah tak tahu, tak kenal siapa-siapa. So kita keluar macam pergilah keluar bersukan. So bersukan, bila main bola, takkanlah main bola seorang kan, mesti main bola dengan orang ramai. So dapatlah berkawan. Okay, dia ni duduk mana, belajar mana, mak bapak dia siapa. Macam tu. So maknanya kita boleh improve lah kita punya apa orang kata, communication. Lepas tu yang macam tadi saya cakap, boleh sihatkan tubuh badan. Takkanlah kita bersukan tak berpeluh. Siapa je sukan tak berpeluh? Kalau korang main chess pun korang berpeluh. Betul. Berpeluh korang nak fikir ni, fikir tak mana nak pergi ni. Betul. Itulah dia. So itulah daripada saya, kebaikan untuk bersukan. Maka saya menyeru. Apa seruannya? Dah kita kebaikan, suruhlah guna. Okey, maka saya menyeru kalian, rakan-rakan semua untuk bersukan. Okey, bagus. Terima kasih Hazimin. Gerakkan tangan anda. Bagus. Ingat perkataan untuk. Ni kita beri penekanan perkataan untuk tu ya. Okey. Siapa lagi? Lepas tu kita akan pecah kepada kumpulan masing-masing ya. Alright. Rosinati. Saya dengar pula Rosinati. Yes, sir. Rosinati ya. Okay. When I count 1, 2, 3, I want everybody to shout Rose. Okay, get ready. 1, 2, 3. Rose. Okay, Rose, over to you. Okay, Assalamualaikum and very good evening to all of you. Ya, bagus. Alright. So today I will be going to share my suggestions, 3 suggestions on how to avoid or reduce traffic congestion. Bagus. Okay. First of all,
I would suggest carpooling or ride sharing, which means take share rides. 2 or 4 people travel together in one car. So let's say me, myself, and my neighbor, we are working at the same company, so we can carpool together to go to work. Ah, So so yes, lucky. Hmm. thus this will help to reduce the number of vehicles on the road, so we can avoid traffic congestion. And then the second one is we may use public transportation such as bus, taxi, MRT, LRT. So this will help us to help reduce the Hmm. number of vehicles on the road, because we use public transportation to go to work or maybe going out with our friends. So it will be more fun. We can get to explore more with our friends. And then the third one is plan our journey ahead. Plan our journey ahead. This will also help us to be more disciplined in our daily life, because we have to make a plan before going out. We have to make sure which road we are going to take, what time we will depart from our home. So this could help us to avoid or reduce traffic congestion in our daily life. Hmm. Therefore, I hope all of you can try my suggestion. You can try those ways, and I hope that it was helpful for you and for me also. Thank you. Okay, bagus Rosinawati. Okay, very good. I like the way you presented. Well done, well done, well done. Okay. Any question for Rosinawati? Any question? Ada ke? Cik Rafiq ada soalan ke? Nur Rafiqah? Fadil? No question. Okay, no question then very good ya. Okay. Well done. Okay, thank you very much Rosinawati. When I count 1, 2, 3, I want everybody to clap. 1, 2, 3, clap. Okay, very good. Okay, next. Next. Siapa pula next? Next, ada ke? Okay, kalau tak ada apa, we are ready at the end of the first session ya. Jadi ingatlah, ya, jaga tekanan darah. Untuk dewasa sebenarnya sekarang ni 130 ke atas lah. 130 ke atas ya, berbahaya. Dulu 110 ke atas, sekarang 120 ke atas. Kita tetap ada bahaya lagi, had laju ya. Okey. Jadi kita pecah pada kumpulan kecil yang breakout room dan anda present dalam kumpulan anda ya. Sekejap ya. Okey, pergi ke kumpulan masing-masing. Bye-bye.
Alright. So who is presenting here? Rosina dah. Siapa lagi? Rosina dah. Siapa lagi? Nuraini ke? Yasir ke? Nur Bazila. Come on guys. Saya lah. Siapa tu? Yasir. Yasir. Okay, Yasir. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. To Sir Azmi and my fellow friend. Okay. Untuk hari ini saya amat berbesar hati untuk menceritakan tempat yang untuk bercerita tempat yang saya ingin kunjungi jika ada peluang. Tempat yang saya pilih ialah Switzerland. Tiga sebab kenapa saya pilih Switzerland ialah kerana first, tempat yang menarik. Kita semua tahu Switzerland mempunyai banyak tempat yang menarik seperti kereta api yang dikelilingi bukit dan sebagainya. Kedua ialah low cost. Switzerland punya cost untuk travel lebih rendah dibandingkan negara-negara Europe yang lain. Yang ketiga, mengikut masa sekarang, jika kita nak pergi travel ke Switzerland, kita tidak perlu kuarantin. Itu yang lebih penting untuk masa sekarang. So that's all. Maka nak suruh apa? Maka kita taruh duit untuk pergi ke Switzerland jika ada masa. Maka pilihlah untuk bercuti di Switzerland. Ya, maka pilihlah untuk bercuti di Switzerland. Okey, bagus. Terima kasih Yasin. Okey, tepuk. Okey, Yasin pun sudah. Okey, jadi kita pergi ke kumpulan lain pula ya. Okey, teruskan ya. Okay. Maksudnya apabila kita mempertahankan kedaulatan Malaysia tu, kita daripada inilah walaupun negara Malaysia ni negara yang aman, kita kena buat persiapan kerana apa-apa je boleh jadi kan. Kita sepadan dengan banyak negara di Asia Tenggara ni banyak. Lepas tu dengan kuasa besar daripada China lagi kan, ada masalah Laut Cina Selatan lagi kan. Itu salah satu sebab dia. Sebab nombor dua, untuk meningkatkan ekonomi dan mewujudkan pekerjaan. Kenapa? Macam mana logik dia tu? Sebab bila kita dia perlukan orang nak ajar, nak ajar inilah tentera kan, instruktor tu semua, dia perlukan perbelanjaan yang tinggi. Lepas ni bila kita masuk tentera, selalunya dia akan di-subsidize lah, diberi subsidi oleh kerajaan bila masuk tentera ni. Okay. Itu nombor dua lah. Nombor tiga, dia untuk buat penyelidikan dan pembangunan teknologi untuk orang awam lah. Jadi apa-apa teknologi kat Malaysia ni kita buat penyelidikan, selalunya tentera akan dapat dululah teknologi yang tinggi-tinggi ni. Dan bila dia tengok kos untuk membuat suatu barang tu dah rendah, dia akan bagi kepada untuk orang awam. Oleh itu saya mengesyorkan agar kerajaan menambah pembelanjaan pertahanan Malaysia ni. Okay, bagus. Soalan. Soalan. Okay, please continue. Please continue. Siapa yang jumpa? Siapa? Tak ada. Kalau tak ada, next person. Cuba je, hentam je, come on. Apa pendapat Izzat? Kerajaan patut
Yang ni macam out of topic sikit, tapi bagi pendapat Izzat, kerajaan patut tak increase the income level of kita-kita yang sekarang ni? Apa Ya, pendapat Izzat patut. tentang tu sekarang? Patut. Sebab kalau tak increase, kalau tak naikkan pendapatan kan, kita dah ada inflasi lagi kan. Bila kita tak naikkan pendapatan, satu, actually ekonomi tu tak berkembang. Sebenarnya, lagi banyak kita naikkan gaji pendapatan orang tu, lagi banyak duit circulation tau. Circulation of money is important. Walaupun dah local je. Kalau duit tu tak bergerak, ekonomi takkan jalan. Itu salah satu aspek dalam ekonomi yang saya baca lah. Saya bukan major pun, tapi untuk sebuah negara tu survive kan ekonomi dia, duit kena jalan selalu. Sebab itulah dekat Germany dia allocate adalah lebih 50% GDP dia kepada rakyat dia masa COVID hari tu. Malaysia berapa persen je? Kena ikut sikit lah. Itu jangan beritahu orang lah. Tapi itu je lah criticism saya. Dia not doing enough lah. Ada buat, tapi kenapa kita tak follow Germany? Germany ni nampak macam buang duit kan. Tapi sebenarnya lepas pandemik, Germany punya ekonomi rebound balik. Sebab dia basically banyak bail out company-company yang macam bankrupt kan. Dia bail out supaya company tu boleh survive. Dia penting bagi ekonomi tu berjalan. Tu je. Okey, bagus. Teruskan ya. Hai sir. Hai, siapa tengah present? Hai, saya. Okey. Cari. Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Saya sangat-sangat teruja untuk memberitahu tentang 3 ciri-ciri wanita idaman saya. Okey, yang pertama dia mestilah menjadi diri sendiri. Okey, menjadi diri sendiri. Kenapa? Sebab saya tak nak meluangkan masa dengan seseorang yang cuba untuk menjadi orang yang lain. Sebab saya sendiri nak jadi diri sendiri di depan wanita tersebut lah. Dan banyak isu-isu zaman sekarang yang macam bila kita lihat di social media dia nampak lain, ataupun dia menggunakan editing gambar yang membuatkan sampai rupa dia berubah. Tapi bila jumpa depan-depan tetapi bila jumpa depan-depan rupanya lain sangat. Jadi yang pertama mestilah jadi diri sendiri. Bukan dari segi edit gambar saja, malah juga dari segi macam perangai, dan juga mungkin kalau dia jenis orang susah, dia di social media dia menunjukkan seperti dia tu orang yang senang tapi sebenarnya susah. Jadi tolonglah jadi diri sendiri. Yang pertama. Yang kedua, dia mestilah suka makan, sebab saya seorang yang sukakan makanan. Saya memang pencinta makanan. Dan so kalau wanita tu suka makan, so saya boleh kongsi minat yang sama. Ya, kongsi makanan dan kongsi minat yang sama. Suka pergi food hunting orang kata. Lepas itu yang ketiga, yang terakhir, dia mestilah menjaga solat 5 waktu. Maksudnya dia pegang kuat kepada agama. Kepada agama lah. Maksudnya dia bukanlah orang yang dah terbiasa meninggalkan solat. Sebab zaman sekarang banyak orang yang anggap solat ni satu benda yang remeh. Macam solat dia orang tak buat, tetapi puasa dia orang puasa. Itu pun sebab padahal puasa dengan solat ni sama tau. Dua-dua ibadah yang kita wajib buat. Tapi kenapa orang boleh puasa tapi dia tak solat? Sebab puasa ni macam salah satu trend. Sebab orang nampak, oh bulan puasa, buka puasa, upload dekat social media buka puasa. Tapi solat no one upload. Tetapi kalau solat tak ada seorang pun yang post dia tengah solat. Tapi puasa orang boleh post. So jadi bagi saya naklah orang yang berpegang kuat pada agama juga. Macam tu. Dia tak lupalah yang solat tu tiang agama.
Okay, so untuk cadangan saya kepada semua, saya harap tak sedikit sebanyak saya dapat menggalakkan korang semua untuk berpegang pada dua ciri-ciri Untuk yang berpegang. untuk berpegang kepada dua ciri-ciri yang saya tekankan lah. Yang kuat makan tu tak apa, kita tolak tepi. Yang penting jadi diri sendiri dan jaga agama. Okay, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Haris. Okey, jadi jangan lupa untuk menggunakan kepelbagaian suara ya. Dah tangan dah Ya, ada, betul. suara pula kita gunakan ya. Okey, bagus. Apabila saya bilang 1, 2, 3, minta semua untuk menepuk tangan kepada Haris. Okey, 1, 2, 3. Saya Haris. Kalau ada soalan, boleh tanya soalan? Ah. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya? Okay, nak tanya, Haris. sila. Okay, andai kata, orang kata sebelum duduk semumbung kan, orang perempuan tu dah kata dah tepatilah ciri yang kau nak kan. So, bila dah duduk semumbung ni, baru dia reveal. Reveal dia punya sikap macam mana macam tu, tak kena dengan apa yang kau nak. So, apa reaction kau? Bagi aku memang ada perangai yang dia tak tunjuk sebelum kita duduk sembumbung. Contohnya dia bangun dia tak kemas katil ke, benda-benda macam tu kita tak nampak sebab kita tak duduk sekali dengan dia. Kita tak pernah duduk sebilik apa semua. And kalau macam tu, reaksi aku, bagi aku benda tu kita boleh ubah. Maksudnya itu bukanlah satu perangai buruk yang besar yang memang tertanam dari dalam. So benda tu kita boleh ubah. So dari situ reaction aku akan nasihatkan dia untuk kita sama-sama improve diri masing-masing lah. Macam kita kita dah tak boleh macam ni, dah kena start bangun awal. Kalau mungkin perempuan ataupun lelaki lah, tak kisah mana-mana, kita ada yang sekarang bangun pukul 12 tengah hari. So lepas dah kahwin tu kita kena nasihat dia lah. Maksudnya aku bukanlah tiba-tiba, okay kenapa perangai macam ni, kita cerai. Tak ada. Kita kena terima lah baik buruk dia, dan yang mana buruk betul kita ansur boleh lah. ubah, betul ansur. Mana kita boleh ubah tu, kita ubah sama-sama. Macam tu lah. Tak boleh ubah, redha. Tak boleh ubah, kita redha. Okey, bagus. Satu ucapan yang hebat. Boleh minta bantuan? Come on, siapa pula cuba? Come on. Cubalah. Cuba je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk my friend and sir. Game lama gila. Gila. Macam tu lah. Aku rasa dah settle saya semua. Kita borak je ni. Dah selesai. Betul. Sebab ada 2 orang yang dah present dekat tadi main room. Dah present. Oh, hebat. Okey ya, sebentar ya.